Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 21 Ogos 2024. Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IBDAS Keningau berupaya menampung sehingga 700 pelajar menjelang tahun 2026. Ia susulan pembinaan fasa 3 institut berkenaan melalui peruntukan RM60 juta daripada Kerajaan Persekutuan. Pada masa ini, IBDAS Keningau hanya mampu menampung kira-kira 400 pelajar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata, IBDAS juga akan dibekalkan pensyarah dan tenaga kerja terlatih yang mencukupi. Beliau berucap rasmikan istiadat Convocation IBDAS Keningau kali ke-18 2024 di Dewan Tun Sakaran. Projek itu akan dilengkapi kemudahan infrastruktur lebih kondusif sejajar usaha melonjakkan kualiti pendidikan di negeri ini. Seramai 312 graduan IBDAS menerima anugerah dan sijil masing-masing melibatkan Diploma Dakwah Islamiah, Sijil Pengajian Islamiah Malaysia dan Sijil Kemahiran Malaysia. Pahit manis kehidupan saya semasa belajar terbalaskanlah, perjuangan saya semasa belajar terbalaskan dengan anugerah yang saya dapatkan hari ini. Yang mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izin kurnianya saya dapat menerima anugerah hari ini, dan terima kasih juga kepada ibu bapa yang selalu mendoakan. Alhamdulillah boleh dapat anugerah Ketua Menteri. Terus saya mau say thank you juga kepada family kawan-kawan saya yang sentiasa support saya. IBDAS Keningau merupakan institusi pemberi pendidikan tinggi PPT di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dan bencana melibatkan insiden letupan, nuklear, radiologi, biologi dan kimia CBRNE. Di Kota Kinabalu, persiapan dibuat melalui latihan simulasi sepanggar dan latihan Pusat Operasi Kecemasan Nasional NIOX. Beberapa insiden seperti pencemaran bahan kimia di Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor pada tahun 2019 membuka mata pelbagai pihak mengenai kepentingan perancangan yang baik dalam mencegah dan bertindak balas terhadap CBRNE. Demikian menurut Exco Kesihatan Negeri Datuk James Ratib yang juga Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat ketika berucap merasmikan NIOX. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri, Dr. Maria Sulaiman. Menurut Datuk James, kerjasama pelbagai jabatan dan agensi menjayakan program ini membuktikan semangat kebersamaan dalam menghadapi sesuatu bencana dan krisis. Seramai 200 peserta dari seluruh negara menghadiri program berskala besar yang julung kali diadakan ini. Program ini anjuran KKM dengan kerjasama Sekretariat ASEAN dan Global Affairs Kanada, GAC. Penerapan konsep Malaysia Madani yang diterjemah menerusi dasar dan polisi kerajaan melalui perkhidmatan awam mendapat maklum balas positif rakyat. Justru pelarasan gaji kaki tangan awam yang diumum Perdana Menteri Jumaat lalu diharap menjadi penyuntik semangat kepada penjawat awam untuk terus meningkatkan mutu perkhidmatan. Pemerintahan Perdana Menteri kita dia sangat mendatangkan manfaat yang baik kepada kita seperti bebasnya rasuah, lepas tu macam layanan mesra di mana-mana pun. Alhamdulillah sejak PMX ni rasuah berkurangan. Jadi dengan cara itu apa yang dirancang oleh PMX insya-Allah akan menjadi lonjakan paradigma kepada perkhidmatan awam untuk kita lebih gigih bekerja, satu suntikan semangat. Tip-top lah sekarang ni. Semakin maju. Terutamanya macam bahagian jalan pun semakin okey. And then dia punya media sosial pun masih okey. Penyelarasan gaji ini sudah semestinya akan memberi suntikan semangat kepada kaki dan kerajaan untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik. Kita boleh nampak dari segi rasuah berkurangan, and then dari segi macam sektor kerajaan, kalau pergi kaunter-kaunter semua layanan mesra lah dari staff government. Tingkatan gaji itu boleh memberi
kerajaan kaki tangan awam ni bekerja lebih semangat, memberi peningkatan kepada sektor awam. Pelarasan gaji perkhidmatan awam dilaksana secara berfasa pada 1 Disember ini bagi fasa 1 dan 1 Januari 2026 bagi fasa 2. Brigadier Jeneral Dato' Alhamra Tun Juhar dan Meja Kehormat Regimen 507 Askar Wataniah Dato' Muhammad Rashid Dato' Muhammad Tahir dianugerahkan lencana sayap kehormat daripada Vet 69 Polis Diraja Malaysia PDRM. Upacara pemakaian lencana disempurnakan Komander VAT 69 SSC Hamzah Hashim di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Dato' Mahiruddin disaksikan Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jauti Dikun di Istana Seri Kinabalu. Penganugerahan sebagai tanda bahawa PDRM dengan negeri Sabah ini mempunyai hubungan silaturahim yang amat erat dan ini juga merupakan satu bentuk penghargaan kepada sumbangan yang mereka berikan sepanjang mereka berkhidmat sebagai askar wataniah. Ini bukan sajalah penghargaan untuk saya sendiri tetapi juga kepada seluruh warga askar wataniah Siri 500 di Malaysia ini. Saya telah pun mengiringi Komandan 507 dalam os penawar iaitu melawat ke setiap STR pada musim COVID yang lalu. Dan terima kasih kepada pihak PDRM. Radio Senakan FM terus komited menerbitkan pelbagai rancangan sempena sambutan Hari Kebangsaan. Antaranya termasuk Showcase Jiwa Merdeka dengan kerjasama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Kita ada beberapa showcase yang telah pun kita rakamkan awal di beberapa lokasi. Begitu juga dengan beberapa program-program di dalam radio Senakan FM itu sendiri iaitu seperti kita ada drama khas sempena Hari Kebangsaan. Sugiman menyatakan demikian selepas showcase Jiwa Merdeka di perkarangan Pejabat Maritim Zon Sandakan. Tujuan utama kami mengadakan showcase ini untuk menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan 2024. Di samping kami menghiburkan para pendengar, para penonton kami dengan lagu-lagu patriotik. Showcase selama sejam ini diserikan dengan persembahan hiburan artis residen Sandakan FM. Graduan bidang seni dan budaya digalak terlibat dalam sektor keusahawanan seni. Ini kerana bidang berkenaan kian berkembang menjadi satu industri yang maju pada masa hadapan. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, Jasmi Rasid berkata, graduan kesenian juga boleh menceburkan diri dalam bidang pengurusan acara. Kita menggalakkan mereka untuk terlibat dalam NGO sendiri. Dari segi penumbuhan NGO itu bagaimana mereka bergerak secara keusahawanan. Jasmi memberitahu media selepas menyaksikan persembahan kebudayaan sempena Colours of Malaysia 2024. Beliau diminta mengulas isu lambakan graduan dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Lebih 700 pengunjung menyaksikan pelbagai persembahan sempena program Dui tahunan ini yang diadakan sejak tahun 2020. Antaranya tarian Sumazau, Sazau, Sumirit, Limbai, Kuda Pasu, Umang Ting-Ting, Igal-Igal dan Monombodo. Rakyat perlu mempunyai akses kepada pelbagai jenis sukan. Ia penting agar lebih ramai peserta terlibat dalam penganjuran pelbagai acara sukan yang dipertandingkan. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat Tambunan, Datuk Victor P. Paut berkata, penglibatan aktif dalam sukan mampu menyihatkan tubuh badan. Melalui sukan ini, kita akan dapat mengeratkan silaturahim antara kita semua. Dan juga akan merapatkan lagi jarak perbezaan yang ada. Datuk Victor ditemui pemberita selepas merasmikan Fiesta Sukan Piala DVPP Siri 1 di Padang, Kampung Lubong. Sebanyak 26 pasukan sekitar daerah Tambunan menyertai kejohanan tersebut. Terdahulu, Datuk Victor turut melancarkan perkhidmatan kanopi percuma untuk kegunaan penduduk Kampung Lubong yang ditimpa kesusahan atau kematian. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.